Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا، صباح الخير. في هذا اليوم سندرس اللغة العربية مع Ustazah Husna. Pada hari ini, awak akan mempelajari bahasa Arab bersama saya, Cikgu Husna. الآن افتحوا كتابكم صفحة 28. Sekarang buka buku teks bahasa Arab awak muka surat 28. في هذا اليوم سندرس تحت الموضوع حرف النون. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk huruf nun. في الآخر هذا فيديو pada akhir pembelajaran video ini awak akan dapat yang pertama, istima' wa nutqu sautu harfun nun, mendengar dan menyebut bunyi huruf nun. Kedua, qira'atu sautu harfun nun, membaca bunyi huruf nun. Dan yang ketiga, kitabatu harfun nun, menulis huruf nun. استمعوا جيدا ثم انطق صوت حرف النون مسموع نطقا صحيحا. Dengar baik-baik bunyi huruf nun yang didengari dan sebutkannya dengan sebutan yang betul. Harfun nun bil harakatil qasirah. Yang pertama, kita akan mempelajari berkaitan dengan bacaan pendek huruf nun. Mari kita lihat contoh bagaimana bacaan pendek huruf nun. Yang pertama, harfun nun bil harakati fathatun sautu na. Huruf nun berbaris fathah iaitu baris atas berbunyi na. Na. Kedua, harfun nun bil harakati kasratun sautu ni. Huruf nun berbaris kasrah iaitu baris bawah dibunyikan ni. Ni. Dan yang ketiga, harfun nun bil harakati dhammatun sautu nu. Huruf nun berbaris dhammah iaitu baris depan dibunyikan nu. Nu. Mari kita ulang. Fathatun na. Fathatun na. Kasratun ni. Kasratun ni. Dhammatun nu. Dhammatun nu. Na, ni, nu. Kalau awak dengar ketiga-tiga bacaan huruf nun yang berbaris fathah, baris kasrah dan juga baris dhammah, saya baca dengan bacaan pendek. Bila bacaan pendek, dia tak ada apa-apa huruf selepasnya. Maksudnya dia tak ada macam bacaan panjang, dia ada kawan kan? Bacaan pendek dia tak ada kawan. Dia hanya ada huruf yang berbaris. Okey, kemudian mari kita lihat pada contoh bacaan huruf nun yang bacaan pendek. Yang pertama, huruf nun berbaris fathah, baris atas. Okey, contohnya, ini adalah contohnya kalau awak nampak yang saya bulatkan ni, huruf nun berbaris atas. Bila baris atas, ini baris atas ya. Bila berbaris atas, kita baca dengan pendek. Namirun. Saya ulang. Namirun. Namirun. Yang kedua, harfun nun, huruf nun baris kasrah iaitu baris bawah. Ini baris bawah. Okey, kita baca dengan pendek ni. Ni. Okey, kita tengok pada contoh perkataan. Kalau awak nampak huruf nun yang berbaris bawah ini, kita baca dengan pendek ni baris bawah ya. Okey, kita baca dengan pendek. Ni'alun. Ni'alun. Okey. Saya ulang. Ni. Ni'alun. Ni'alun. Dan yang ketiga, huruf nun baris dhammah iaitu baris depan. Ini baris depan Okey, kita baca nu. Nu. Kita tengok pada contoh. Okey, kalau awak nampak huruf nun yang baris dhammah ni baris depan, kita baca dengan pendek. Nu. Nujumun. Nujumun. Saya ulang. Nu.
nujumun. Nujumun. Okey, boleh bezakan apa ketiga-tiga bacaan pendek huruf nun ni. Okey, kemudian harfun nun bil harakatit tawilah. Kita akan mempelajari berkaitan dengan bacaan panjang huruf nun. Okay, mari kita lihat pada contoh bentuk-bentuk bacaan panjang huruf nun. Yang pertama, harfun nun bil harakati fathatun ma'a harful alif sautu na. Huruf nun berbaris fathah, ini baris fathah iaitu baris atas bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang. Na. Okey, boleh? Okey, yang kedua, harfun nun bil harakati kasratun ma'a harfun ya sautun ni. Huruf nun berbaris kasrah iaitu baris bawah. Okey, ini ialah baris bawah. Bersama dengan huruf ya yang tidak berbaris, hendaklah dibaca panjang. Ni. Okey, dan yang ketiga, harfun nun bil harakati dhammatun ma'a harful waw sautu nu. Awak nampak huruf nun berbaris dhammah iaitu baris depan. Okey, baris depan bersama dengan huruf waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang. Nu. Okey, mari ikut saya baca. Na, ni, nu. Lagi sekali. Na, ni, nu. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh perkataan bacaan panjang huruf nun. Yang pertama, okey, nampak huruf nun baris fathah iaitu baris atas mesti kawan dengan huruf alif yang tidak berbaris. Ingat, huruf alif ni tak ada baris. Maknanya dia memang kosong, tak ada baris apa-apa. Okey, kita baca panjang. Na. Okey, tengok contoh perkataan. Kat sini ada dua. Nun alif yang pertama, nun alif yang kedua. Kena baca panjang. Sun. Ikut saya baca. Sun. Seterusnya, kita lihat pada harfun nun. Huruf nun, dia baris dhammah. Sekejap ya. Okey, huruf nun baris dhammah iaitu baris depan. Baris depan. Kemudian dia kawan dengan huruf waw yang tidak berbaris. Ingat tahu yang tak ada baris. Okey, kita baca panjang. Nu. Okey, kita tengok pada contoh. Seperti mana yang awak nampak, ada huruf nun baris dhammah. Ini baris depan iaitu dhammah. Okey, baris depan. Kemudian ada huruf waw, dikawan dengan huruf waw yang tidak berbaris. Yang tak berbaris. Yang tidak berbaris, kita baca panjang. Okey, ikut saya baca. Nurun. Okey, saya ulang. Nurun. Nurun. Okey, boleh. Awak boleh bezakan bacaan panjang dengan bacaan pendek. Bila bacaan pendek, dia hanya ada baris sahaja atas huruf nun tu. Kalau bacaan panjang, dia ada baris, kemudian dia ada kawan. Kalau baris atas, kawan dengan huruf alif yang tidak berbaris. Kalau dia baris bawah, kawan dengan huruf ya yang tidak berbaris. Dan kalau ada baris depan, dia kawan dengan huruf waw yang tidak berbaris. Okey, seterusnya mari kita lihat pada kaifiyah kitabatu harfun nun. Kita lihat pada cara menulis huruf nun. Okey, saya akan ajar bagaimana nak menulis huruf nun. Okey, lihat pada paparan. Okey, huruf nun ni saya gelarkan
Dekat yang pertama ni adalah kepala. Maknanya kepala ni ada satu je. Ni, okay, ni dia punya kepala. Okay, kepala kecil. Kepala kecil. Mesti atas garisan. Kedua, saya gelarkan ni perut boncet. Ini namanya perut boncet. Okey, seterusnya yang ketiga, ekor naik sedikit di atas garisan. Okey, ada ekor. Okey, jadi kemudian ada lagi satu iaitu satu titik di atas. Okey, nun ada satu titik di atas. Okey, ini adalah cara tulis huruf nun. Okey, jom saya ajar awak menulis. Okey, awak tengok ya. Okey. Yang pertama, kita buat contoh yang pertama, ada kepala kecil. Kepala kecil ni macam huruf satu, lebih kurang. Okay, kepala kecil. Kemudian ada perut boncet bawah garisan. Ekor naik atas. Satu titik. Okay, nampak? Okay, saya ajar lagi sekali. Kepala kecil. Okay, perut boncet bawah garisan. Ekor naik atas. Okay, satu titik atas. Okey, lagi satu. Kepala kecil. Perut boncet bawah garisan. Ekor naik atas. Satu titik ke atas. Okey, boleh? Senang kan cara buat tulis huruf nun? Tak susah kan? Okey. Seterusnya, mari kita lihat pada kedudukan huruf nun. Okey, sama juga macam huruf-huruf yang lain. Kedudukan huruf nun ada tiga juga. Yang pertama, nun fil awal iaitu nun yang berada di awal. Yang kedua, nun fil wasti iaitu nun yang berada di tengah. Dan yang ketiga, nun fil akhir iaitu nun yang berada di akhir. Okey, mari kita lihat satu persatu bentuk dan contoh kedudukan huruf nun ni. Yang pertama, kita akan lihat pada nun yang berada di awal. Okey, mari kita lihat. Okey, huruf nun yang berada di awal, dia tak akan jadi macam huruf nun tunggal. Kalau awak tengok, ini nun tunggal kan? Nun tunggal macam ni. Dia tak akan jadi macam huruf nun tunggal. Dia punya kaedah dia apabila nun yang berada di awal. Okey, ni nun tunggal. Kaedah dia buang perut boncet, buang ekor, lepehkan perut dia. Jadi dia akan jadi begini. Buat kepala dia. Oops, kejap buat kepala, kemudian lepehkan perut. Satu titik atas. Okey, boleh? Okey, mari kita lihat pada kedudukan huruf nun yang berada di awal dalam perkataan. Macam mana bentuk dia? Okey, kalau awak nampak ini adalah nun yang berada di awal. Okey, di sini saya nak bagi satu penerangan. Bila kebanyakan murid, apabila saya suruh baca, dia baca zamirun. Zamirun. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Okey, ini adalah huruf nun. Bukannya huruf zal. Ini huruf zal. Ini adalah huruf nun yang berada di awal. Okey. Ramai yang salah dekat sini. Dia keliru. Kenapa? Sebab huruf nun apabila dia berada di awal, kebanyakannya dalam penulisan, titik berada di atas betul-betul dekat dia punya kepala ni. Macam huruf zal kan? Betul tak? Ni huruf zal. Ni kan huruf zal kan? Lepas tu titik dia dekat atas sama kan? Tetapi kalau nak bagi awak ingat, kalau contoh kan awak keliru, ini zal ke nun? Zal ke nun? Jadi awak kena ingat, huruf zal dia tak boleh sambung sebelah kiri. Huruf zal tak boleh sambung sebelah kiri. Jadi bila huruf yang bersambung, dia akan jadi huruf nun. Awak kena ingat, ini adalah huruf nun, bukan huruf zal. Okey, kita balik pada topik kita. Okey, nun ni berada di awal perkataan. Okey, ikut saya baca. Namirun. Namirun. Okey, boleh? Okey, seterusnya mari kita lihat yang kedua, nun yang berada di tengah. Okey, kita nak tengok macam mana keadaan ataupun bentuk nun yang berada di tengah.
Okey, ini adalah bentuk nun yang berada di tengah. Sama juga macam nun yang berada di awal, dia tidak akan jadi nun tunggal. Dia tak akan jadi macam huruf nun tunggal ni, bukan. Dia akan ada kepala sikit. Okey, ni kepala dia, ni kepala. Kelapa pula. Salah. Kepala. Okey, ni kepala. Lepas tu ini adalah kita lepehkan perut dia. Lepehkan perut. Bila yang berada dekat tengah ni, dia akan ada sambung huruf sebelah kanan dan juga ada sambung huruf sebelah kiri. Okey, sebab dia ada kat tengah-tengah. Jadi dia sambung dua-dua. Dia sambung kanan dengan kiri. Nun yang ada kat tengah-tengah. Okey, mari kita lihat contoh dalam perkataan. Okey, awak nampak kan? Ada nun yang berada di tengah ni. Bila nun yang berada di tengah, dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan. Kemudian dia boleh juga sambung dengan huruf sebelah kiri. Jadi ini adalah kedudukan huruf nun yang berada di tengah. Okey, boleh? Okay. Yang terakhir ialah nun yang berada di akhir. Apa maksud nun yang berada di akhir? Nun yang berada di akhir ialah nun tu duduk dekat belakang sekali, iaitu hujung sekali perkataan. Okey, mari kita lihat bentuk kedudukan huruf nun yang berada di akhir. Ini adalah bentuk nun yang berada di akhir. Apabila nun yang berada di akhir, dia akan jadi seperti nun tunggal. Dia akan jadi macam nun tunggal. Tetapi cuma dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan. Ni dia sambung huruf. Maknanya dia ada bersambung huruf dengan sebelah kanan dia. Sambung huruf sebelah kanan. Macam tu. Okey, kita tengok pula dalam perkataan. Awak nampak? Okey. Ni adalah nun yang berada di akhir. Nampak? Ni kan sama macam huruf nun tunggal. Sama kan macam nun tunggal. Cuma dia ada macam sambung dengan sebelah kanan dia. Okey, boleh? Saya harap awak boleh fahamlah apa kedudukan huruf nun ni. Okey. Alhamdulillah, habis sudah tajuk kita huruf nun pada hari ini. Okey, saya harap awak faham apa yang saya ajar. Okey, kalau tak faham boleh rujuk pada video, ulang semula ataupun tanya pada saya. Okey, selamat belajar semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.